Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria dan selamat petang. Dah petang Dan juga hari ini hari Jumaat. Jadi salam Jumaat juga daripada saya kepada anda semua, dengan harapan dan doa daripada saya agar kita semua sentiasa beroleh keberkatan dan juga rahmat dari Ilahi. Moga-moga setiap segala apa yang kita lakukan sehari-hari, setiap gerak kerja kita, setiap usaha-usaha yang kita lakukan akan menjadi sebahagian daripada ibadah kita di kehidupan kita dalam dunia ini. Dan kita doakan moga segala ibadah kita ini akan mendapat nilai ataupun martabat yang tinggi di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Agung. Terima kasih, nampaknya anda semua begitu setia untuk bersama-sama dengan saya, masih sudi lagi untuk bersama-sama dengan saya di ruangan ini ataupun di channel saya ini, di bawah segmen yang saya namakan Jika Tidak Pandai Menari, Jangan Salahkan Lantai Menjoget-joget bersama dengan Syed Muhammad Syari, kita gali pedoman. Jadi dalam segmen ini kita membicarakan perkara yang bertajuk bagaimana untuk kita mengenal orang. Ya. Jadi pada siaran yang lepas atau siri yang lepas setelah kongsikan tips yang pertama pada anda semua bagaimana untuk kita mengenal orang. Jadi untuk siri ini saya akan lanjutkan dengan tips yang kedua pula untuk kita mengenal orang. Apa tips tu dan apa panduan tu? Jadi sebelum itu pada anda yang mungkin belum subscribe channel saya ni, subscribe lah dulu channel saya ni agar kita akan terus dapat bersama-sama dalam perkongsian lain yang akan datang. Dan juga sudikanlah like dan juga share siaran ini kepada rakan-rakan yang lain agar perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua orang. Ilmu ni kita tak boleh lah nak kedekut, kita kena kongsi sama-sama lah pada yang lain-lain juga. Okay? Baiklah, mungkin semua nak tahu tips yang kedua untuk kita mengenal orang. Bagaimana tips tu? Jadi macam ni lah, dalam kehidupan ni sudah semestinya kita sentiasa mencari, kita sentiasa mencari sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Mungkin kita nak cari sahabat yang baik, kita nak cari jiran yang baik, kita nak cari sebahagian ahli keluarga yang akan menjadi ahli keluarga kita yang terbaik, nak jadi sesiapa sajalah. Mungkin kita sentiasa nak mencari yang terbaik, tapi bagaimana kita nak mencari yang terbaik tu? Jadi di sini perkongsiannya yang saya akan kongsikan. Jadi kita percaya, katalah kita mencari seseorang yang mungkin untuk kita jadikan sebagai teman, sebagai sahabat kita. Adakah dia bagus untuk kita? Adakah dia ni orang yang bagus? Adakah orang ni orang yang baik ataupun sebaliknya? Bagaimana kita nak kenal dia? Cara kita nak kenal dia sama juga macam orang nak kenal kita. Macam mana cara yang sama? Bagaimana kita boleh gunakan di dua-dua bahagian dalam kita nak kenal orang dan juga orang kenal kita. Jadi dalam kita nak kenal orang tadi, kita tengok dalam kehidupan dia mungkin dah ada insan-insan lain yang menjadi penting dalam kehidupan dia ataupun mereka-mereka yang paling hampir dengan dia. Kita tengok sejauh mana layanan dia kepada mereka. Jadi pada situ kita dapat menilai bagus ke tidak bagus ke dia ni. Begitu juga kita kalau dibuat sebaliknya, bagaimana kita memberi layanan pada mereka-mereka yang terdekat dengan kita sendiri. Jadi orang boleh nilai kita ni bagus ataupun tidak. Jadi sekarang ni kita kalau nak mengenal orang, jadi kita jadikan orang lain sebagai tajuk perbualan kita lah. Jadi kita tengok siapa yang paling dekat dengan dia. Salah satunya ibu bapa. Ibu bapa. Setiap daripada kita pasti ada ibu bapa. Ada yang panggil ibu ayah dia mama, papa, dia panggil daddy, mami, ada panggil father, mother, macam-macam istilah lah. Tapi yang jelas kedua-dua mereka adalah ibu dan ayah. Ibu insan yang pengorbanannya begitu tinggi, bertaruh nyawa dalam melahirkan seseorang anak, melahirkan kita lah. Begitu juga bapa, seorang yang bertukus lumus berempas bulan dalam membanting tulang untuk mencari rezeki bagi menjara kehidupan mereka sekeluarga. Jadi kedua-dua insan ni insan yang tinggi pengorbanan mereka, yang mana mereka ni sepatut dilayan dengan baik dan diberi ataupun dihadiahkan mereka suatu perasaan yang gembira buat mereka. Jadi kita tengok untuk kita menilai orang ni bagus tidak bagus, kita tengok. Untuk kita pergi ataupun kita dekati dia, kita tengok depan mata kita bagaimana dia layan ibu dan ayah dia.
Ibu dan ayah dia ni kiranya darah daging dia lah. Dan macam kita sini, kita bukan darah daging dia, kan? Kita tengok dia layan darah daging dia macam mana ibu dan ayah dia. Adakah dia bercakap dengan ibu dan ayah dia dengan kata-kata yang mulia, berlembut dengan mereka, sopan santun dengan mereka, menjaga hati dan perasaan mereka, dan mungkin menghadiahkan mereka sesuatu yang menggembirakan mereka mungkin, kan? Macam hari jadi, contoh kadang-kadang setengah anak ni cuba meraihkan hari jadi mak ayah dia, buat macam-macam gimmick dan sebagainya, bagi hadiah berbagai-bagai. Itu bagi contoh anak yang baiklah, yang sentiasa nak melihat ibu dan ayah dia gembira. Jadi kalau ini orang macam ni kita lihat, dia layan mak ayah dia dengan cukup baik, dia cukup jaga tutur kata dia, maka dia ni adalah orang yang baik. Tapi kalau depan-depan kita sendiri dia cakap kasar dengan mak ayah dia, mengherdik mereka, memberi layanan yang kurang sopan, kurang baik, kalau depan kita pun dia boleh buat macam tu, mana dia ni bukanlah orang yang baik. Jadi kita yang bukan darah daging dia ni, mungkin dia akan layan lebih buruk, lebih teruk lagi lah. Begitu juga kita tengok dalam kehidupan dia, dia ada adik-beradik, sejak berlahir, membesar bersama, bermain bersama, dalam perjalanan menuju kedewasaan tu, masing-masing ada sejarah manis, sejarah pahit bersama. Bergaduh adik-beradik ni ibarat cincang, air tidak akan putus. Tapi kita tengok bagaimana dia melayan adik-beradik dia sendiri, dan apalagi nak melayan kawan-kawan. Macam kita nak jadi kawan dia, kalau kita tengok dia layan adik-beradik dia sendiri pun dengan tidak baik, kan? Sentiasa bergaduh dengan adik-beradik, sentiasa berkasar dengan adik-beradik, dan malah dia boleh pula dia memburukkan adik-beradik dia sendiri. Jadi maka orang macam ni bukanlah orang yang baik. Kerana orang sebegini juga boleh buat perkara yang sama kepada kita. Kalau dengan adik-beradik dia sendiri dia boleh buat, kita apa lagi? Mungkin juga dia ada kawan-kawan yang lain. Daripada sini kita juga boleh tengok bagaimana dia layan kawan-kawan dia juga. Kalau dia layan kawan-kawan dengan baik, tidak memutuskan silaturahim dengan kawan-kawan dia, tidak menyindir, tidak mengherdik. Kalau gurau pun gurau, manja gurau, kasih sayang lah, tapi tak adalah kata sampai pergi jumpa orang sana dia cerita pasal kawan dia ni, dia jumpa yang kat sana cerita pula yang pasal kawan dia yang ni. Jadi orang macam ni kita boleh nampak lah bagus tak bagus dia. Jadi kita boleh nilai dengan cara macam tu. Itu juga bagaimana dia melayan orang-orang yang lebih tua, lebih usia daripada dia. Hormatkah dia kepada mereka-mereka yang lebih tua, yang lebih usia daripada dia, pada guru dia yang mendidik, yang membimbing selama ni, guru seorang insan yang mana mengajarkan kita daripada perkara kita tak tahu pada kita tahu, daripada kita tak kenal A, kita dah kenal A sampai Z, daripada kita tak boleh membaca sampai kita dah boleh membaca, daripada kita tak boleh menulis sampai dah boleh menulis. Itulah guru. Ada pengorbanan dia yang tersendiri. Jadi bagaimana dia melayan guru-guru dia, pendidik-pendidik dia selama ni. Jadi seorang insan yang baik, dia akan melayan mereka walaupun dah dewasa dan tidak lagi belajar dengan mereka, tidak lagi berguru dengan mereka, tapi sebagai orang yang baik dia akan sentiasa mengenang jasa mereka. Malah mungkin dia rajin menziarahi mereka. Mungkin kalau ada duit lebih, dia kadang-kadang dia bagi pula duit belanja dekat cikgu dia, kan? Sebagai orang kata hadiah yang tidak seberapa buat mereka, kan? Ataupun menghadiahkan mereka sesuatu, contoh, dan itu antara ciri-ciri mereka yang baiklah, yang mana dia menghargai mereka-mereka yang berjasa dalam hidup dia. Itu insan yang baik. Kita boleh kenal daripada penglihatan kita, daripada apa kita nampak pun kita dah boleh nilaikan dia sebagai orang yang bagus ataupun tidak bagus. Untuk kita jadikan juga sebahagian dalam kehidupan kita. Bagaimana dia layan orang, begitu jugalah dia akan layan kita. Ada juga sebaliknya juga, kan? Macam kita lah, kita duduk di tempat tu, bagaimana kita layan orang-orang yang terdekat dengan kita, begitu jugalah kita akan melayan orang lain. Orang boleh melihat nilai ataupun ciri-ciri yang ada pada kita, seperti mana kita dapat melihat orang lain. Jadi itulah tips yang kedua yang saya kongsikan kepada anda untuk kita
bapa dia, melayan ahli keluarga dia, adik-beradik dia, melayan kawan-kawan dia yang lain, guru-guru dia, ataupun melayan orang yang lebih usia. Jadi itulah antara tips untuk kita mengenal orang. Tips yang kedua saya kongsikan pada hari ini. Jadi itu saja untuk siaran pada hari ini, dan kita akan jumpa lagi di siaran selanjutnya untuk saya kongsikan tips yang ketiga. Moga-moga anda semua sentiasa berada dalam keadaan siap walafiat, ceria dan gembira hendaknya. Sehingga kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.